salam namaste. मेरा नाम निशा है. तो आप तो semacam seram क्या तो देखते हो ना? तो नहीं. Sorry. Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hampa semua. So kita jumpa lagi dalam slot semacam seram season 3 yang dinanti-nantikan, yang selalu hampa duk tanya sangat. Okay, so kita tak mau nak intro je banyak, tapi sebenarnya nak kena cakap kot pasal ada 2-3 orang yang suka komen, yang tiap kali video masuk dia akan komen lah. So dia akan kata intro jangan panjang-panjang, boleh terus cerita. Apa ingat apa ni Annabelle, terus nampak macam teaser. Kami bajet-bajet je. Okay, so cuma nak cerita kat hampa, kalau hampa nak percaya, hampa percaya, hampa tak mau percaya sudah. So saya bercerita based on true story. Saya agak lah ni tak mau nak baik-baik macam dulu dah. So saya agak tegas sikit bab-bab macam ni sebab saya cerita based on true story. Tajuk kita kali ni dalam season 3 ni semua berkenaan dengan sihir. Jadi semua benda yang biasa terjadi kat saya dan juga apa yang jadi depan mata saya. So kalau hampa still juga ada gatai tangan yang suka duk judge orang ikut dan tu, so aku tak tahu aku nak tuk hang dengan jin tu duk tang mana. Okay, so tim kami ramai hari ni. So saya seronok ni pasal kami sebenarnya ramai hari ni. Kami ramai ni, ada marka-marka, ada hero-hero ramai. Sekejap dia pun boleh tanya kalau dia pernah tanya apa-apa. So dipersilakan hero-hero bunyi suara sikit. Ayam pun ada. Okay. Okay. Cerita pertama kita ni, saya nak cerita pasal busung. Okay. Busung ni kebanyakannya orang tahu kata sihir ni dia dah banyak santau, dia ada busung, dia ada santau angin, dia ada nengkorak, dia ada benda-benda yang dia hantar pelarih. Jadi apa yang boleh saya nak cerita ni dah based on true story. Saya nak cerita pasal busung. Busung ni tak terjadi dekat saya lah, tapi terjadi dalam sekitar, tapi saya pernah cerita dalam live lah benda ni. Jadi dalam umur saya 21 macam tu, 20 ke 21 lah, era-era tu memang ikut orang pergi berubat, suka tengok orang-orang berubat. So apa yang saya boleh cerita, busung ni satu benda yang memang orang kata dia tak ada ubat tau. Kalau dia kecil hang tahu dia mungkin boleh baik lah, tapi kalau dia dah besar, kalau berubat je perut kita tu akan pecah. So dia takkan, orang kata takkan boleh baik lah, melainkan mati lah. Selalunya busung ni 7 mati lah. Dia jadi macam perut orang mengandung tu. Itu kita panggil busung. Tapi isi busung kat dalam tu kita akan cerita apa dia. Okay. So benda ni happen, saya teman seorang kawan saya ni, dia punya abang ni ustaz yang jenis ustaz moden ni lah. Dia macam ala ustaz Adam lah. So dia ni ada dapat satu call, dia beritahu kata apa, boleh tak mai tolong berubat pakcik ni telefon minta tolong berubat anak perempuan dia pun. Anak perempuan dia pun ni katanya difitnah orang kampung, katanya sampai malulah nak keluar kakak ni sebab busung. Busung ni dia duk tuduh dia mengandung apa semualah. Okey, cerita dia happen masa sampai tu kami, benda ni happen dekat Terung, area Terung Perak ah. Kampung orang yang sakit ni dekat Terung Perak. Perjalanan yang bila sampai dekat sana tu, sampai di depan rumah. Dia rumah kayu yang jenis dulu-dulu yang ada tiang seri ni. Jenis tiang seri, jenis rumah kayu yang tak ada simen ni lah, betul-betul atas main rumah. Jadi bila rumah atas ni, orang kampung, rumah lama kampung ni faham-faham lah dia punya situation macam mana. So dia rumah dia jenis sebiji macam ni. Jadi depa orang kampung ada belah macam-macam juga lah. Ada belah ikan, belah ayam, angsa lah paling banyak sekali. Angsa bila paling banyak sekali, dia ada dekat tepi ni reban dan sini tempat angsa tu lah. Lepas tu dia ada seekor kucing tau. Kucing tu dia duduk kat tangga. Okay, masa sampai tu, sampai dekat rumah tu, pekarangan rumah tu, keluar kereta, member punya abang ni yang ustaz ni, dia kata kalau nampak apa-apa, kalau bau apa-apa, buat tak tahu saja. Dia kata macam tu. Jadi kita pun dengar dia pesan kat dia dalam kereta macam tu, tak apalah, kita pun ambil buat. Tiba kita apa, tak tanya apa. Turun kereta. Dia buah mula, dia bagi muka dimah dah. Turun kereta, buka pintu kereta saja. Turun muka ni menghadap terus dekat ni kira, kalau hampa boleh bayangkan, dia reban ayam
Reban ayam, belakang tu ada semok-semok. Macam belakang tu kebun getah. Dia macam tu lah rumah kampung. Dekat area Terong ni dulu. Jadi bila keluar tu, dia semok tu yang hutan belakang reban tu dia macam, semok tu dia macam goncang. Semok tu dia macam bunyi binatang lalu, dia bunyi daun. Jadi bunyi daun yang sangat kuat tu bila kita tengok pusing, buat tak tahu lagi lah, kata tak ada apa kot, sebab situ rebayam standard lah, benda tak ada apa. Bila nak langkah keluar, nak bagi salam, kira duduk depan pintu dia, gelap ni, rumah tu nampak suram rumah tu. Lepas tu bila nak bagi salam ni, baby duduk kat belakang. Bila kat belakang, abang member kat sini, abang ada depan, kami tiga orang lah. Lepas tu bila bagi salam, bagi je salam, abang dah bagi salam, Assalamualaikum macam tu, orang nampaklah pintu terbuka, orang tua lah. Yang mak pak kakak ni memang dah agak berumur lah, memang tak larat kan. So bila dia buka pintu tu, dia kata siapa, dia kata dia habaq lah nama ustaz apa semua, kita apa. Masa nak masuk, dia jemput pelawar masuk, baby paling last sekali. Jadi bila paling last sekali, gaya nak masuk ada orang panggil nama. Dia bukan kalau hampa nak kata ikut logik, tak ikut logik, benda ni dia akan panggil nama kita based on apa yang orang panggil kita. Contoh, kalau kita duduk kat kampung, orang panggil kita Lisa, dia panggil Lisa lah. Kalau dia tak akan panggil nama penuh semua, banyak kerja semua tu, dia panggil nama pendek-pendek yang mana yang kita selesa dengan kita. Masa nak naik tangga tu, memang dengar panggil baby, panggil macam tu, dengar macam baby, tapi dia tak panggil yang baby, tak ada. Dia panggil baby, dengar ujung. Sebab member ni lah kata baby cepat sikit. Bukan. Kalau ada tu, bukan. Okey, ya Rabbi. Lepas tu bila dia dah panggil macam tu, dia panggil macam tu, kita beralih. Bila beralih tu hang tak rasa apa-apa lagi, cuma tak apalah, abai aku silap dengar aku. Benda tu takkan orang nak panggil, benda nak panggil kita baby ni memang takkan panggil lah, mesti dia panggil nama betul apa. Masa dulu punya otak pun macam tu. Jadi naik tangga tu, tangga jenis tangga sini batu, atas terus kayu semua. Jadi masa hang nak langkah ke tangga kedua tu, hang dengar bunyi semok tu lagi sekali kuat. Tengah masa tu dalam pukul 8 lebih. Jadi baru sampai lepas maghrib cun-cun, bila dengar bunyi semok tu macam perasan kita pun pusing lah. Masa pusing tu, dekat semok samun tu, masa pusing tu terus perasan ada sepasang mata yang nak kata dia lampu, pasal dia selarah. Dia bukan siapa? Nak kata dia lampu, dia mata tu tinggi, dia selarah. Lampu tu selarah. Dan 2 biji. Tak mungkin akan ada lampu yang dua-dua sama parah macam tu. Dia macam ni bumbung reban ni kecil-kecil taruh ni mata tu, 2 lampu merah tu duduk atas tu. Jadi macam okey, kita fikir lampu macam tu lah, duk fikir lampu lah. Tapi bila bergerak satu tangga, lampu tu ikut. Kira mata tu macam kita naik setengah dia tengok, kita angkat setengah dia tengok. Memang benda tu memang satu benda yang besar lah bagi kita. Tak apa, kita buat tak tepi, naik je, lari naik atas. Kat member ada benda dalam semua. Dia kata hampir teguk pun, dia tak payah teguk lah, dia kata Lisa. Lepas Lisa nampak. Sebab paling last sekali masa nak naik tangga tu, kira tangga kedua second nak naik lagi tu, depan ni dah naik dah orang tu. Bila dengar orang panggil, pusing tu yang nampak atas bumbung reban tu 2 lampu merah. Tapi masa tu fikir logik lah, takkan lampu dia boleh dua-dua selarah kat atas tu kan. Sebab tak set, tak ada apa pun lampu kat situ. Tu tak apa, kita pun buat atas lah, ada benda nak kacau tu buat atas. Sebab masa tu memang duk tahu dah benda-benda ni kerak kacau, tapi taklah se-ekstrim yang duk fikir tu. Jadi bila kita dah naik, kita dah masuk dalam rumah apa semua, dia kata hang tegak apa? Kita abang member aku nampak benda semua. Dia kata hang tegak apa? Lepas tu tak apalah, dia dah duduk depan. Yang ni nak kata seram. Cerita ni dia agak ada pengajaran yang bagi saya sedih sikit lah. Sebab kakak ni masa saya masuk dalam rumah, bayangkan kira ni hang masuk pintu, ni kira masuk pintu, tepi ni dia dah duduk terbaring. Dia pun memang tok dia dekat ruang tamu. Tapi memang cantik gila. Bukan nak cakap kakak tu memang lawa gila. Muka jenis muka kampung yang, muka orang kampung lah, jenis muka perempuan Melayu. Jenis memang lawa, memang muka dia pembujak sirih, dia memang lawa. Lepas tu masa sampai tu tengok, kira bayangkan kami main dari pintu ni, kaki dia menuk belah kami. Jadi perut dia ni sampai tak nampak muka. Tinggi mana perut tu? Perut tu sampai tak nampak muka. Kira dia baring, kami main nampak perut saja. Muka dia tak nampak perut tu. Lepas tu cakap, kakak ni kita tak tahu sebab apa pergi berubat tu, jadi ikut je. Dia dah sampai duduk kat sebelah dia apa semua, tengok kakak ni dia teriak lah, dia duduk, tapi tangan dia duduk berzikir, duduk pegang tasbih.
Lepas tu mak pak dia ni orang tua yang dah uzak lah. Memang bukan sihat macam mak kita lagi. Dia macam umur 60-70 yang jenis memang tak larat dah ni, macam tu. Jadi pakcik ni kata lah dekat what standard lah tu, cerita macam ni. So pakcik tu dia kata dekat kami, dia kata, "Ustaz, tolong tengok Ustaz lah, saya ni tak tahu nak berubat macam mana." Dia kata, jadi dia kata, "Ni busung ni pakcik." Bila sebut busung tu, masa tu kita macam tak tahu. Kita mesti tanya, "Busung tu apa?" Tanya kat member je ni. Dia kata, "Busung tu apa dia?" Tengok je lah, tak duduk sibuk kan. Tu dia kata, "Lama dah ke benda ni?" Dia kata, "Baru dalam 4 bulan macam ni. Perut ni start ada dalam 4 bulan. Tapi dah kena hina dengan makcik sendiri, dengan orang kampung. Makcik dia bawa mulut kat orang kampung, mau kata dia ni pregnant apa semua. Sampai kawan ada depression, tak pergi kerja lah kan. Jadi duduk kat rumah macam tu, mak pak dengan uzak apa semua." So masa tengok busung tu, dia buka tau. Abang ni, ustaz ni, dia buka, dia minta izin, dia buka, dia letak satu layer kain putih macam kain kafan tu. Makcik tu dah macam dah ready, dia letak atas perut. Tu dia kata, "Boleh tak kamu, elok kamu perempuan teman saya, boleh tak tolong, kalau ada perempuan senang sikit lah." Jadi kita berpeluang untuk tengok lah macam mana perut yang kena busung ni, apa dia punya rupa kan. Jadi dia minta tolong, dia kata, "Boleh tak tolong pegang ni, selawat kat saya, ikut saya suruh, tangan pegang perut tu." Dia kata, "Usap lawan jam." Kita pun ikut lah, pergi dekat-dekat semua, pegang tu, memang rasa lah. Hampa tahu tak kulit limau perut yang retu-retu, tapi hang boleh rasa ayak atas perut tu, ayak bisa. Memang perut dia ni, kembung tu memang hang rasa macam permukaan limau perut, redut. Kita cakap, macam mana lah rupa benda ni kan. Jadi macam hati rasa nak tengok. Lepas tu saya kata, "Tak apalah, urut sekejap lagi kamu kena buat air." Dia bagi satu ayak, dia kata, "Kamu kena basuh perut ni." Bagi dia tolong lapkan lah perut tu. Jadi masa tu boleh tengok lah, kira macam dalam hati duk nak tengok, tapi hang tak berani lah, tapi hang rasa nak tengok. Jadi benda tu Allah bagi kat hang satu peluang untuk hang tengok. Dia bagi, dia kata, "Sahabat, tak apa, dia pun pusing keling lah, tak tengok kan." Jadi buka lah, basuhkan dari atas ayak tu, dari atas perut tu. Boleh rasa weh, perut ni ada asap. Macam dekat kain tu ada asap timbul, asap macam exhaust. Baru lepas ni kita tuang out, berasap weh, macam benda panas kena benda sejuk. Jadi kita tu, weh, berasap weh. Tapi perut ni, kita duk pegang perut dia, duk tabuk ayak, duk sapu ayak kat bawah ni, tak rasa panas pun. Belah kali yang buka selok kain tu untuk basahkan pinggang dia. Keadaan perut tu memang sangat-sangat teruk. Dia macam bergelegak, macam ada benda menggelegak dekat atas kulit. Permukaan kulit ni menjadi macam buah nyuk yang dah tua. Kita pegang tu rasa macam tu, buah nyuk tua yang tepi pantai kita jumpa, sopok-sopok tu. Macam tu perut dia. Jadi kita masa tu memang rasa, "Oh, apa yang dia rasa ni?" Sebab tak bisa tengok busung. And then yang nak boleh jadi scary tu, masa nak berubat tu, ada benda tendang pintu. Bukan pintu lah, dia macam tingkap kampung yang jenis hang boleh buka tolak kan, rumah jenis tinggi tu. Tingkap tu dia pun buka tau. Macam ada benda yang pam, kira dia macam bidah pam yang tu. Lepas tu dia buka pam, dekat 2 kali. Dia kali dia buat macam tu baru terkali tengok. Tak tahu ustaz tu tengok ke tak, tapi memang saya nampak ada satu perempuan yang memang sangat tinggi. Dia bukan tinggi yang normal ni, dia macam tinggi Slenderman. Siapa biasa tengok Slenderman? Slenderman tu dia kan macam panjang kan. Dia sangat mengerikan kan. Baju dia bukan color putih macam kalau kata hantu warna putih tak. Saya nampak baju dia tu hitam, fully hitam. Jarang nak jumpa lembaga-lembaga perempuan ni pakai hitam. Jadi dia pakai baju yang warna hitam dan ada loket dekat sini. Loket tu saya ingat. Hantu tu nampak kurus sebab dia kerja hitam. Punya hari kalau keluar ramai hari ni dia pemain banyak. Okey, lepas tu bila dia pakai gaun, bukan gaun lah, dia macam dress yang panjang, dia ada satu loket. Yang boleh ingat ni dia ada loket tau. Loket dia kat sini tu loket petok macam ni. Warna jet tu, warna emas. Macam dia punya lampu tu oren.
Lepas tu cakap, apa benda ni? Sebab selalunya yang berloket kita jumpa yang, kalau hampa jumpa benda yang bercincin, dia mai dia ada benda-benda yang dia pakai, benda tu memang bukan benda kosong lah. Dia memang ada sebab dia mai. Memang benda tu bukan penunggu biasa-biasa, memang dia ada benda lah. Jadi ni yang kata, kalau yang kita tahu. Jadi bila nampak ni ustaz ni, abang saya istighfar. Ustaz ni macam tahu-tahu, dia kata, nampak kan istighfar, dia kata. Jangan tengok dah lama-lama. Baru nampak separuh ni, tinggi tak tinggi, dari tingkat tinggi tu. Baru nampak separuh ni, dekat loket ni, kira rambut dengan ni saja, takat dagu sampai atas tak nampak. Okey, kita pun buat tak tahulah. Gaya selawat nak pegang aja. Dengar macam tu, dia macam perempuan yang marah, dia macam macam tu. Kira bila dengar macam tu, angin ni dalam rumah ni, angin yang masuk dalam rumah dari tingkap tu macam saf, bukan angin yang bukan, dia angin yang mai terus tu angin. Hang boleh rasa lah macam ada benda tolak hang macam tu, dia angin tu. Jadi kata, dia marah, dia ustaz tu, tak apa, teruskan, jangan takut kat dia, teruskan, tak apalah. Bila kita pegang, tiap kali nak kuatkan diri untuk istighfar, untuk pegang sekali perut tu, dengar dia menyuih yang macam tu, dengar dia macam tapi dia tak ada masuk. Tak apa lagi, dah pegang lah, kata istighfar lah, fikir habis kederat lah nak buat. Kita teruskan juga sebab kita nak tolong, fikir dengan Allah, kita nak tolong orang sakit ni macam tu. Jadi fikir, aku tak takut kat hang lah, tak boleh masuk pun. Masa tu kemas lah, ustaz dah kemas lah, seorang tengok. Lepas tu pegang kakak ni, kata kak buat istighfar banyak. Kakak ni yang dari tadi tak bersuara, dia memang sakit, memang dia tak bercakap berapa lama, cuma boleh dengar yang tak jelas. Jadi dia cakap something yang hang tak dengar dia cakap apa. Tapi hang, dia macam, mata dia macam panggil, dia macam mai sat, macam dia suruh tunduk kat dia tu, tok telinga. Dia macam mai sat, dia nak cakap kan. Lepas tu sampailah kita pun istighfar ni, duduklah kok nak cakap apa kok, kira tok telinga kan. Dia kata ni aku cakap ingat. Dia kata, dia bisik ni, dalam dia tak boleh cakap ni. Dia bisik, adik dia mai. Dia cakap macam tu. Dia kata, adik dia mai. Aku mana nak pita, aku tak kenal hang siapa, aku baru first time hari ni mai tengok. Cakap adik dia mai. Siapa yang mai tu kan? Kita macam tak mahu cakap apa. Dia kata, dia mai. Dia cakap macam tu. Cara dia angguk tu, dia macam takut yang betul-betul takut memang. Dia bukan takut yang dia mai. Tak ada. Dia abang dia mai. Macam tu. Maksudnya dia, ini yang dia duduk hadap kan. Lepas tu kita tak apa lagi. Masa dia abang dia mai tu, ustaz ni kata, cukup lah. Saya punya tahap sabak ni dah habis. Tiba-tiba dia duduk macam ni, dia duduk bersilau-bersimpuh. Dia cakap kat tingkap yang kosong tu, dekat tingkap tu, dia kata cukup, saya punya tahap sabak dah habis. Jadi bila dia cakap macam tu, dia berdiri, dia ambil air mineral tu, dia selawat, tak tahu dia baca apa kau. Dia sungguh terus dari separuh badan kakak ni sampai ke bawah, punya menggelupok. Bayangkan orang yang tak larat menggelupok yang menggelupok kuat gila. Memang menggelupok. Okay, mula-mula dia nak kena. Dia menggelupok yang memang menggelupok sakit. Dia kata sakit, panas. Dia sebut untuk panas. Sampailah dia macam raya sampai dia menjerit raya sampai dia terbaring, sampai dia betul-betul letih. Ustaz tu kata, saya terpaksa buat jalan ni sebab tak ada jalan lain lah. Dia dah mai keliling rumah. Ustaz tu kata, kira benda yang dihantar ni bukan satu dua, keliling rumah. Benda tu kira macam dah mai duduk keliling rumah. Orang buat yang ni nak cerita lagi pasipo dia kena buat. Jadi sebab tu juga tapi ada salah satu sebab lain yang lebih menyayati benda ni. Jadi bila kita buat, ustaz ni ambil 50 ni ayat dengan ayat Yasin pun dia bawa apa sikit. Lepas tu dia ambil kacik, dia kacik pinang tu. Jadi dia kacik tu, dia belah, dia duduk, dia bebul lah satu ayat tu, dia buat apa, dia sapu, dia bagi kat tangan kita ni lah kena sapu, dia tak boleh pegang kan. Kita sapu tu, hampa perut tu, na'udzubillah min zalik, perut tu pecah yang terbuka macam tak ada kita masak kek bake yang merekah kat atas. Dan perut tu terburai. Saya nak abang perut tu terburai. Yes, kalau busung, kalau yang macam tu tak dapat selamatkan. Busung memang mati kalau besar macam tu lah. Tapi apa yang lebih mengejutkan apa yang ada dalam perut tu yang tu yang tak masukkan. Sebabnya bila kakak tu, masa dia perut tu terburai tu, dia masih lagi duk cakap, mak nampak dia memang teriuk apa tak kata. Sengak orang tua yang jenis macam reda apa jadi jenis macam tu. Kita jadi sayu tengok macam
dia duk ada lagi masa perut tu duk pecah tu bunyi macam puk. Bunyi macam tu lah. Kira bukanlah bunyi macam ni kan. Dia bunyi puk. Lepas tu dia merekah pelan-pelan. Kira memang first time depan mata tengok seksanya benda tu. Dia macam hang tak masuk akal benda macam ni, hang tak sakit. Dia tak gaya kot. Dia macam macam mungkin ustaz tu dah baca tu untuk bagi dia kurang rasa kot. Lepas tu dah seluk pakai sarung tangan, seluk dalam perut. Masa nak ambil kotoran keluar tu dia selawat banyak-banyak. Apa yang keluar tu yang tak masuk di akal. Saya tengok dengan mata kepala saya sendiri, yang keluar tu seekor ayam kampung hitam. Ayam hutan lah, bukan ayam kampung. Warna hitam dengan bulu-bulu sekali. Macam mana boleh makan? Logik akal benda tu. Keluar daripada perut benda tu. Mati dah. Bangkai ayam tapi dengan bulu semua. Tak patah riuk apa pun. Yang keluar lipan bara hidup lagi. Punyalah. Lepas pada wave yang kedua keluar tu semua, wave ketiga dia cuci dengan ayak lagi, keluar mai dia titik ayak yang ayak Yasin tu keluar. Yang dia kata dia clean ke, kali ketiga dia nak clean tu keluar semua benda tajam. Memang masa tu saya pun dah riau dah. Memang tak boleh tahan dah sebab tengok benda-benda yang tak logik keluar. Sampai paku yang jenis panjang-panjang, paku karat yang panjang-panjang ni keluar daripada perut. Kira macam menimpuh keluar ayak kan. Dia macam biasa dah binatang hidup duduk dalam perut. Jadi benda yang makan benda-benda ni adalah benda-benda yang gaib ni lah. Sebab dia masuk kot batin, bukan masuk kot logik. Kalau kita manusia makan mesti bulu tu dah tak ada dah. Ayam sekok dia nak beri mel. Ayam sekok. Apa yang saya lepas dah ke bumi apa semua, kesian dia pun ni adik-adik langsung tak main tolong. Saya stay sampailah pagi. Jadi saya duduk sana, tiba-tiba duduk sampai 2 hari tak kenal, tak apa, pakai batik makcik tua semua kan. Saya masa tu tahu pakai batik. Lepas tu bila dah pergi semua tengok lepas itu, tapi kan satu rumah, bukan saya nak cerita lah. Saya bangga untuk Allah bagi peluang tu sebab satu rumah berwangi gila masa urus mayat. Wangi, saya tak pernah jumpa kejadian macam tu yang orang kata parti lah kat daya elok ni apa semua. Orang kampung penuh, adik-adik je yang tak main. Orang kampung penuh. Lepas tu masa urus bagi mandi semua wangi lah. Memang wangi yang hang tak boleh nak nampak wangi apa. Dia macam wangi kasturi, dia wangi apa tak tahu, tapi wangi satu rumah. Tak dia wangi mungkin tu bahagian mayat lah kan. Wangi hang tak boleh nak cerita. Lepas tu urusan dia punya senang. Orang ni wakaf tanah, orang ni wakaf tanah bagi suruh tanam. Jadi macam kita pun macam tak apalah. Habis semua settle rumah, alhamdulillah dah selamat pergi dah. Kita duduk dengan mak dia. Esok pagi tu subuh tu nak gerak balik lah. Jadi sembang dengan mak dia. Tanya agak tahu dah siapa yang buat ni. Jadi ustaz ni memang tahu dah. Jadi macam mana bila tanya macam mana boleh jadi macam ni, rupanya tunang dia, bekas tunang dia buat dekat dia sebab tak boleh terima dia minta putus. Sebabnya tunang ni kaki barang, isap macam-macam ni lah, duk pukul kawan ni setengah mampu. Jadi kawan ni tak mau lah. Bila tak mau tu kawan minta putus cara elok, cara baik. Dia ni tak boleh terima. Bekas tunang ni tak boleh terima. Jangan kata buat kat dia je. Dekat mak pak ni pun memang buat. Bagi ayam semua tu hari-hari mati. Bagi orang kampung benci apa semua. Jadi sebab dia dapat tahu kata ada manager tempat kerja kakak ni lah, macam kerja kilang ni, orang besar-besar kilang ni nak ajak kahwin, dia tahu nak kahwin. Dia buat tu cun-cun lagi seminggu daripada nak akad nikah. Jadi dia bagi dia ni jadi macam tu terus ya. Jadi laki ni dia faham je, dia tunggu je, yang bakal suami ni dia tunggu je. Dia faham kata benda ni memang batal orang semua. Dia tak kisah pun. Tapi nak buat macam mana? Umur tak panjang kan. Tapi memang hati perut dia memang tak elok lah. Makcik dia sendiri pun, makcik dia lah yang canang ni. Adik pada mak dia ni canang lah kat satu kampung, kata dia ni pregnant apa semua, tak kahwin apa semua. Sampai macam tu sekali mulut manusia. Saya pun tak tahu. Saya rasa bukan kita nak kata entah lampu ni. Saya tak boleh fikir orang-orang yang if you want nampak ada nak speaking lah. Tak ada. Kalau hampa rasa hampa nak orang sayang hampa pun sayang aku orang weh. Sayang je lah ni ikhlas apa susah ha? Yang hampa nak kena buat benda ni, hampa nak paksa-paksa. Hampa punya pi lah minyak dagu kau, hampa tarik heret mayat tu, hampa tarah kau. Tak boleh weh. Hati tak boleh paksa.
Kalau kata once dia hang buat pi kat dia, jasad je hang dapat weh, hati dia hang tak dapat. So saya tak faham orang yang sanggup buat busung kat adik-beradik sendiri. Pada ada busung yang tak kena kat perut, ada busung yang kena kat kaki. Busung ni dia macam-macam. Tapi kalau kecil tak apalah, kalau kita boleh tahu. Kalau yang jenis dah makan masa lah, dah makan berapa bulan dia sebati dalam perut dia makin besar, dia duk guna benda-benda yang bukan duk masuk dalam badan. Selalunya busung berakhir dengan kematian. Yang tu yang saya tahu. Saya tak maulah buat kepala pandai kot lah. Ada yang tengok ni semua lagi terror pada saya, duk berubat, duk sembang dengan jin, tepuk kepala jin apa, saya tak tahulah. Tapi saya cuma cerita apa yang saya tahu. Sebabnya saya ni orang ni suka ikut orang. Dulu saya suka ikut berubat apa semua. Saya suka cari ilmu. Kalau hampa nak tahu, saya suka tengok, oh macam ni busung, oh orang kena santam macam ni, tanda-tanda dia belajar, learn. Bukan kata buat pala tahu. Hampa duk kutuk orang buat pala tahu tu, kena kat hang lah pala tahu ke tak pala tahu. Tapi apa saya boleh habaq, saya masih lagi bangga. Sebab bukan bangga lah, alhamdulillah, syukur Allah masih bagi saya hati yang elok. Saya tak ada lagi rasa tak puas hati saya nak pergi santau-santau orang, rasa nak buat adik-adik saya macam-macam. Tak payah weh, hampa kejam weh benda tu. Memang tak boleh masuk akal ya, kejam. Apa yang kita boleh habaq, benda-benda yang minggu ni saya nak cerita semua pasal benda-benda yang orang buat ni lah. Yang scary kita akan jumpa ke episod kedua.